Okey, jadi topik hari ini kita akan continue chapter 8. Okey, yang mana standard pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, kuadratik, eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Okey. Jadi kita tengok dulu apakah maksud fungsi linear, fungsi kuadratik dan fungsi eksponen. Cikgu percaya kamu semua dah belajar setiap fungsi graf ni. Okey, yang pertama kita tengok kat sini. Fungsi linear ialah graf menyerupai satu garis lurus. Yang mana dia punya persamaan ialah y sama dengan mx plus c kan. Kemudian kalau fungsi kuadratik dia ialah graf lengkung berbentuk parabola, lengkung mungkin naik dan kemudian turun atau turun dan kemudian naik. Jadi untuk fungsi kuadratik dia punya persamaan ialah ax square plus bx plus c. Now fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini ialah graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Fungsi eksponen ialah suatu fungsi yang dapat dihuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk y sama dengan c a kuasa x. Jadi inilah persamaan am bagi fungsi eksponen. Dengan keadaan a ialah nombor nyata positif, okay, nombor nyata positif dan dia tak boleh sama dengan 1. Maksudnya a akan start dengan 2. Dan c ialah nilai awal. Okey, jadi misalnya jika c sama dengan 1, A sama dengan 2, maka graf Y sama dengan 2X adalah seperti wajah di sebelah. Okey. C juga merupakan pintasan Y bagi graf eksponen. Okey. C besar tu. Dia juga adalah pintasan Y. Okey. Satu lagi selain Y sama dengan C A kuasa X, satu lagi kita kata persamaan yang boleh menggambarkan fungsi eksponen lah macam ni. Y sama dengan A kurungan 1 tambah R kuasa T. Okay, yang mana T ni menunjuk kepada time, masa perubahan. Masa perubahan sesuatu persamaan tu. Manakala R ialah R merujuk kepada peratus peningkatan atau penurunan. Peratus peningkatan atau penurunan. Ni nota ni salin sendiri nah. Okey. Jadi fungsi eksponen ni selalunya kita guna bila kita punya masalah tu ibaratnya macam melibatkan faedah bank ke. Dia melibatkan peratus penurunan dan peningkatan kan. Benda-benda macam tu kita akan lebih kepada fungsi eksponen. Okey, tengok contoh 2. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey. Jadi mula sekali, jadi bila ayat, dalam soalan pemodelan matematik, jika soalan kata, contoh dia kata bina model matematik. Dia sekadar suruh kamu guna model matematik. Jadi kamu tak perlu ikut 6 step ni. Kamu hanya selesaikan saja iaitu tulis rumus dan tentu sahkan melalui graf. Ataupun lukis graf dan tentu sahkan melalui formula. Tu kalau soalan kata bina model matematik. Tapi kalau soalan kata pemodelan matematik, selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik, maka cara nak selesaikan dia memang kena guna 6 proses. Ke-6 proses dalam pemodelan matematik seperti kita belajar sebelum ni. Okey, macam soalan contoh 2 ni memang disuruh guna pemodelan matematik. Jadi dia yang pertama sekali ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, jadi untuk mengenal pasti dan mendefinisikan masalah ni, kamu kena tahu, apa yang kamu perlu tahu ialah kamu perlu tulis semula soalan dalam bentuk apakah yang diberi.
Okay, apa yang soalan bagi tu yang kamu akan tulis semula kat bahagian ni. Dan tulis juga apakah yang perlu kamu cari atau kamu selesaikan. Jadi kena faham soalan. Jadi untuk kereta ni, untuk contoh kedua ni, apa yang soalan minta untuk kita selesaikan ialah untuk menentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Dan apa yang soalan bagi, maklumat, kamu tulis. Diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Okey. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi andaian yang boleh dibuat dalam contoh dua ni ialah andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan adalah sama. Sebab dekat sini dia tak nyatakan. Okay, buat andaian ni cikgu kata sebelum ni, selalunya kita buat andaian bagi info yang soalan tak bagi dengan tepat. So kita boleh buat andaian. Dan andaian ni tak ada salahnya. Okay. Masing-masing boleh buat andaian sendiri. Cuma kena logik. Jadi kita andaikan kelajuan memandu sama dan kita kenal pasti pemboleh ubah. Okey. Dekat sini cerita yang dicakap ialah mengenai apa? Isi padu petrol dan jarak. Jadi kita guna boleh ubah untuk dua benda tu. Iaitu X wakil jarak dan Y mewakili jumlah petrol. Jadi bila kita tahu bahawa apabila jarak perjalanan kita semakin panjang, maka semakin banyaklah isi padu petrol yang kita gunakan. Jadi dia dah menjadi Y berubah secara langsung dengan X. Dia dah masuk tajuk ubahan. Jadi bila kamu ingat flashback balik tajuk ubahan apabila berkeadaan langsung, persamaan kamu ialah Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, di sinilah kamu introduce K, Y, X tu dekat bahagian kedua ni. Okey. Seterusnya masuk step yang ketiga. Mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okay, so kat sini kita akan kira. Kat sinilah kat mana kita guna segala ilmu matematik yang kita pernah belajar untuk selesaikan masalah kita ni pada contoh dua. Okay, jadi kita selalunya bila kita dapat ubahan, kita kena cari formula dia kan, kena cari K. So kita buat benda tu dekat bahagian ketiga ni, kita cari K dengan menggantikan Y45 iaitu 45 liter untuk X dia 405 km. So kita akan dapat kira-kira kita akan dapat K kita 1/9. Jadi formula ataupun model yang kita dapat ialah Y sama dengan 1/9X. Jadi persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Okey, jadi bila soalan tanya, dia ingin memandu kereta sejauh 198 km. Maksudnya X tu sama dengan 198, maka berapakah nilai Y-nya? Berapakah isi padu liter dia? Okey, bila kira ni masukkan dalam formula ni, dalam model ni. Model ni macam formula, okey? Model ni adalah macam formula yang kamu bina berdasarkan permasalahan. Dapat 22 liter. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Okey. Itu selesai 3 step yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada step yang keempat. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Untuk bahagian 4 ni macam kita test balik. Kita test balik kita punya model ni, formula ni sesuai tak diguna untuk masalah yang macam ni, tapi kalau masalah tu jadi makin rumit. Okay. Jadi selalunya kalau dekat bahagian ketiga ni kita dapat bina formula, maka bahagian 4 ni untuk kita test kita punya formula, kita akan tunjuk graf. Sebab itulah standard pembelajaran hari ni untuk menyelesaikan masalah melibatkan fungsi linear, kuadratik, eksponen. Sebab kita nak test kita punya model menggunakan graf. Jadi 3 graf tu sahaja dalam tajuk ni. Okey, so kita tengok persamaan kita. Persamaan kita Y sama dengan 1/9X. Dia adalah persamaan linear kan, sebab dia Y sama dengan MX plus C. So kita akan lukis. Okey, kalau soalan minta kita lukis, kita kena lukislah kita graf. Kalau soalan kata lakar, kita lakar sahaja. Okey, bila dah lakar ni kita dapatlah satu graf linear. And then kita tafsir penyelesaian kita dalam konteks masalah berkenaan. So macam mana kita tafsir? Okey, model fungsi linear Y sama dengan 1/9X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan.
Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km tu melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar. Maksudnya dia mungkin bengkak-bengkok ke, kan, ada bonggol ke. Manakala perjalanan sejauh 168 km menerusi lebuh raya. Maksudnya ada dua kemungkinan, ada satu kemungkinan yang mana perjalanan kita tu tak sama. Mungkin satu guna jalan kampung, mungkin satu guna lebuh raya. So, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama tadi yang bersimpan siur ke yang berbonggol supaya kita break, kita pecut, kan. So, penggunaan petrol tak sama. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Tu cara kita tafsir. Maksudnya, bila kita dapat model ni, kita dapat formula ni, kita fikir, model ni boleh guna tak kalau situasi jadi berlainan pada masalah kita? Kita bukannya kira semula balik, tak. Kita hanya nyatakan sahaja pentafsiran penyelesaian tu pada bahagian 4 ni. Hanya nyatakan sahaja. So, kena fikirlah, kena susun ayat dan bina ayat tu bagi pemeriksa faham. Okey, seterusnya, yang kelima, memurnikan model matematik. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Okey. Memurnikan ni, selalunya kita boleh buat pemurnian pada formula model kita bila banyak maklumat yang terbuka dalam soalan. Tapi soalan Amin ni, dia tak banyak sangat maklumat yang terbuka. Kita tahu bahawa petrol 45 untuk 405 km. And then dia tanya berapa liter untuk 168. Dia macam tu je. Dia tak banyak sangat info yang bersikap terbuka yang kita kena buat banyak andaian. Jadi, dalam masalah ini kita tak boleh nak memurnikan model kita sebab tak cukup info. Okay. Seterusnya yang terakhir. Yes. Memurnikan ni, memurnikan untuk apa? Memurnikan model kita. Maksudnya model kita tu perlu tak buat perubahan. Okay, mungkin kita tengok balik contoh sebelum ni. Okay, kelas sebelum ni, yang kes pasar raya tu, tengok kes pasar raya ni macam mana dia memurnikan. Dia kata, kita buat andaian mula-mula sekali sebelum kita buat pemurnian ni, kita buat andaian bahawa rumah pasaraya A dengan pasaraya B ialah jalan lurus. Tu andaian yang kita buat. Jadi untuk memurnikan model matematik yang kita bina, kita mungkin boleh andaian bahawa garis lurus tu tiga tempat ni berada pada garis lurus perlu dikaji semula. Sebab ada kemungkinan bahawa kedudukan dia jadi macam tu. Rumah pasaraya A, pasaraya B, dia mungkin jadi dibentuk macam tu. Tidak berada dalam garis lurus. Maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. So biasanya memurnikan ni kita tak perlu, kita just nyatakan sahajalah. Perlu tak murni? Kalau perlu cakap sebab apa perlu, kalau tak perlu kenapa tak perlu. Okey? Okey. Dan dalam SPM pun memang nyatakan sahaja. Tak perlu ulang balik, tak perlu kira balik. Nyatakan sahaja dengan ayat-ayat yang sesuai lah, yang menggambarkan kamu murnikan model ke tak. Okay. So berbalik semula. Mana? Ada okey tak? Cikgu jawab soalan tak? Okey. Jawab juga. Terima kasih. Sama. Okey, kat mana tadi? Dekat atas lagi kan? Kat sini. Okey. Seterusnya melaporkan dapatan. Okey, laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Melaporkan dapatan ni adalah step yang paling senang sebab kamu just tulis yang tu je. Tak perlu nak cakap banyak-banyak. Sebab apa? Sebab step 1 hingga 5 tu ialah kamu laporkan dah dapatan kamu. Jadi untuk yang ke-6 ni kamu cakap je laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Maksudnya ke atas tu lah kamu punya laporan dapatan. Itu saja step 6, nyatakan sahaja. Okey, sebab langkah 1 hingga 5 tu dah dianggap sebagai melaporkan dapatan. Okey. Cikgu tak take 2 minit jap sebab cikgu nak anak cikgu ada Google Meet kelas dia, so cikgu nak setting. Sat tau. 2 minit je sat ya.
Okay. Now kita sambung. Contoh 2 ni, ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kita pergi contoh 3. Jadi contoh 3 dia kata bahawa rajah di bawah menunjukkan kerata rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai pada jarak yang berbeza dari tebing sungai. Keputusannya yang diperoleh diberi dalam jadual berikut. Dia dah bagi jadual siap-siap. Jadi dengan menggunakan pemodelan matematik, bila nampak ayat pemodelan matematik, maksudnya kena tunjuk 6 step tu. Tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai. Bila kita tengok data ni, okay, jarak dari tebing sungai kosong tu maksudnya dia tak apa ni kita kata tak pergi lagi ke dalam sungai tu. Kita baru duduk kat tebing. So kedalaman sungai tak start lagi lah sebab tu kedalaman sungai pun kosong. And then bila dia bergerak ke depan sikit masuk kat dalam air sungai tu sebanyak 4 meter jarak tu, kedalaman sungai adalah 1.5. Seterusnya 8 makin dalam, 12 makin dalam, 18 sama kedalaman ni 2.9. And then makin jauh 25 tu dia dah kurang. Kemudian jarak dari tebing sungai 30 makin jauh daripada tempat kita kira tu, kedalaman sungai dah jadi kosong. Maksudnya sungai tu dibentuk macam U macam ni lah. Yang mana kedalaman ni yang paling tinggi ni ialah 2.9. Okay, yang jarak 30 ni, dia dah jadi kosong balik kedalaman sungai dia. Okay, lepas tu penyelesaian. Okay, tengok first step kita, kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, macam cikgu kata tadi, first step ialah kita tulis apa yang soalan bagi. Okay, tapi soalan bagi data ni dah, kita bolehlah lukis balik jadual ni dan kita bagi tahu dia apa yang kita perlu cari. Kita perlu carilah bagaimana untuk menentukan kedalaman sebatang sungai. Okay, second step ialah buat andaian dan kenal pasti pemboleh ubah. Andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalamannya berkurangan sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Okey, nampak tak? Ayat yang pertama ni ialah apa yang kita tafsir tadi yang cikgu lukis ni. Sebab berdasarkan data ni memang kita dapat gambar macam ni lah kan. So yang tu yang kita buat andaian kita tu. Ia dikira andaian sebab tak dinyatakan pun dalam soalan, kita yang andaikan sendiri kan melalui data yang diberi. So kita nyatakan dalam bentuk ayat. Okey. Kemudian nak nyatakan pemboleh ubah. Kita tengok ni soalan pun dah gunakan X adalah jarak dari tebing sungai, Y adalah kedalaman sungai. So kita nyatakan balik sahaja. Okey. Seterusnya step yang ketiga ialah mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Okey, kat sini adalah cara kita nak, cikgu kata tadi, cara kita guna semua ilmu matematik kita dekat bahagian ni. Tapi, okey, berbeza dengan soalan Amin tadi. Tak berbeza. Yang ni kita berbezalah dengan soalan Amin tadi, Soalan Amin tadi, kita keluarkan formula, Kita keluarkan formula and baru kita lukis graf. Kan? Tengok balik. Okay. Kita buat formula, kita bina model iaitu Y sama dengan 1/9X. And then kita test kita punya model dengan graf. Tetapi untuk soalan contoh 3 ni dia terbalik. Kita lukis graf dulu pada step ketiga. Sebab kita ada data dalam bentuk jadual ni. Okay? Kita ada data dalam bentuk jadual, so kita boleh lukis graf. Okay, jadi bila kita lukis graf ni, kita dapat satu graf parabola. Okay. Jadi data kelihatan menaik dan kemudian menurun. Dan ini menyerupai suatu fungsi kuadratik. Yes. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Okay, maksud dia kat sini, kamu sebelum ni belajar dalam MAT apa? Line base fit. Di garis lurus kan? Tapi untuk yang ni, kita buat lengkung penyuaian terbaik. Maksudnya kalau kita tengok titik ni tak adalah betul-betul sangat kena. Kan titik ni. CP-CP je. Yang ni pun CP-CP juga. Tu tak apa. As long as dia nak tunjuk yang kita punya data ni menghampiri kuadratik. So kita lukis graf kita tu. Walaupun data tu lari sikit ke tak apa. Lari sikit ke tak apa. As long as nampak graf kita tu graf kuadratik.
dan menyerupai. Sebab nak menyerupai graf fungsi kuadratik. Dalam pemodelan matematik, untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Okay, that's why lah. Kalau tak kena pun tak apa. Kita anggarkan dia sebagai graf fungsi ni pun tak apa. Okay. Jadi berdasarkan graf, didapati kedalaman sungai adalah 3 meter. Okay, kita check. Kita punya line of, bukan line ni, lengkung of base fit kita ni. Kat sini kita dapat kedalaman 3 meter. Mana 3 meter? Sini 3 meter. Y ni jarak kan? Y jarak. So kita tengok 3 meter. Kita dapat kita punya kedalaman sungai. No, kedalaman sungai Y. Kedalaman sungai Y 3 meter. So kita cek jarak dari tebing sungai ialah 15. Okay, 15. Tengok dekat data kita. Kalau kedalaman sungai 3 iaitu dekat-dekat dengan 2.9 ni. Kita dapat dah dekat-dekat dengan 15. Yes kan, kita dapat antara 12 hingga 18. So 15 tu masih dalam range ni. Okay. Jadi anggaran lah. Tu maksudnya kita buat graf kita ni. Maksudnya graf kita ni dia dah test kita punya data ni. Dah terjemahkan data dalam bentuk graf ni agak tepat lah. Walaupun dia CP-CP tapi dia agak tepat. Okay. Now nak masuk step yang keempat, itu kita menentusahkan. Kita nak test kita punya graf tu. Okay, macam sebelum ni kes Amin tu kita ada model, kita test guna graf. Now dari graf kita buat graf and then kita nak test guna model, guna formula. So macam mana? Okay, kita start dengan graf kita ni graf apa? Kita tengok graf kita ialah Y sama dengan AX² plus BX plus C. Jadi kita nak tentukan pemalar A, B dan C. Okay, kita nak bina formula. Kita tahu dia graf kuadratik, kita nak keluarkan persamaan kuadratik tu daripada graf ni. So kita tahu graf kuadratik formula dia Y sama dengan AX² plus BX plus C, tapi kena masukkanlah nilai A apa, B apa, C apa. So kita perlukan 3 data. Okay, 3 data, 3 titik. 3 titik koordinat yang ada duduk dekat line-line ni. So soalan dia guna, buku teks ni dia guna 00 titik ni yang memang betul yang graf ni kena. 25, 1.7. Okay, diguna titik ni. Titik-titik yang mengena lah. Kan kita guna ni lengkung base fit. So jangan ambil titik yang tak mengena garisan. Ambil titik yang kena garisan. Dan yang ketiga ialah 30 yang ada kat tepi ni. Okay, maksudnya titik-titik yang digunakan ialah 00, 25, 1.7 dengan 30. Okay. Jadi masukkan 00 dulu. X dengan Y 00 bila masukkan jadi macam ni. Okay, untuk yang B, bila kita masukkan 25, 1.7 titik, dia akan jadi persamaan seperti ini. Dan yang ketiga, 30 masukkan dalam persamaan dia jadi macam ni. Jadi bila kita ringkaskan, kita akan dapat persamaan 0 sama dengan C, 1.7 sama dengan apa benda ni dan 0 sama dengan 900A yang ni. Okay, dapat macam ni. So kat sini kita dah tahu nilai C kita 0. Memanglah nilai C kita 0 kan. Lintasan Y ni duduk kat 0. Garisan ni menyentuh paksi Y pada nilai 0. Betul lah C sama 0. Now nak cari A dengan B. So kita buat persamaan serentak. Okay. Buat persamaan serentak boleh guna substitution atau elimination. Okay. Ni dua persamaan kita. So daripada persamaan kedua kita boleh dapat nilai B. Cara dia pindahkan. Okay, daripada 2 ni. Pindahkan 900A ke kiri. So dia jadi negatif 900A sama dengan 30B. So B sama dengan negatif 900A bahagi 30. So kecilkan B ialah negatif 30A. Dapat ni. Persamaan ketiga B sama dengan negatif 30A. Okey, kemudian kita ganti. Dia guna substitution method. Ganti B ni ke dalam persamaan 1. Okay. Dan dapatlah A kita negatif. Betul tak A kita negatif pada graf masam ni? Betul lah kan? A negatif. So pengiraan kita ni betul lah ni. Okay. Now nak cari B, ganti A ni dalam persamaan ketiga. Dapatlah B kita 0.408. Jadi fungsi kuadratik kita ialah ni. Inilah fungsi kuadratik yang terhasil daripada graf yang kita lukis. Okay. Kemudian kita test kita punya persamaan ni betul tak? Okay, kita ganti X15.
Kita ganti X15. Bila ganti dalam persamaan, kita dapat 3.06. Hampir dengan jawapan yang diperoleh daripada graf. Okay. So tu cara kita sahkan. Kita sahkan apa yang kita dapat dekat dapatan yang ketiga ni, kita sahkan pada step yang keempat. Andai kata kalau yang ketiga ni kita bina formula atau model, kat yang keempat ni kita akan test tentu sahkan. Tentu sahkan tu maksudnya kita test lah kita punya model tu, kita guna graf. Kalau sini kita dapat graf, kita guna formula kat sini. Macam tu je. Okay. Memurnikan model. Ya. Ke yang anggaran Y tu kan yang kita uji balik tu. Kan dia kata 3.0 kan hampir dengan 3.0 kan. Dia berapa banyak sebelum dengan selepas number tu yang boleh kita terima sebagai jawapan yang hampir. Okay. Dia as long as kepala dia ni masih 3. Dia tak pergilah kepada 4, 5. Kita anggarkan tu sekadar point belakang tu berubah je tak apa. Okay. As long as nombor kat depan tu masih sama. Sini 3.06. Kat sini 3 kan kita ambil tadi. So dia masih acceptable. Okay. Alright. Kemudian untuk memurnikan model matematik. Okay. Untuk memurnikan model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Tengok. Pemurnian ni selalunya dikait dengan andaian. So tadi bila kita andaian, kita andai kata kedalaman kat tengah sebab berdasarkan data yang kita dapat. Tetapi mungkin juga tak benar bagi sungai lain. Jadi pemurnian ni macam kita fikirkan andaian kita tu kepada tahap yang lebih kompleks daripada tahap sebelum ni. Macam mana kalau bukan? Tu macam pun kita buat pemurnian. Jadi kita kata model baharu diperlukan untuk andaian baharu. Kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Ni sebab data ni sikit saja dia bagi kan. Okay, kalau data lagi banyak kita dapat, mungkin sungai pertama macam tu, sungai kedua macam ni, mungkin kita punya model lebih jitu. Okay, jadi untuk bahagian pemurnian ni, tulis sahaja. Boleh murni ke tak boleh murni. Okay. And then untuk melaporkan dapatan, macam cikgu kata, hak paling senang sekali dalam 6 step ni adalah laporkan dapatan lah. Iaitu tulis saja. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Dah, siap. Okay. Ada nak tanya contoh 3? Tak ada. Okay. Terus kepada contoh 4. Okay, contoh 4. Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asas dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Pada awal suatu tahun, Encik Gomez menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap tahun. Kompaun setiap tahun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez lepas T tahun penyimpanan. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Soalan minta pemodelan matematik, kena tunjuk 6 step tu. So step yang pertama, kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, dekat step ni kena nyatakan apa yang soalan bagi dan apa yang soalan suruh kita cari. Jadi Encik Gomez diberikan faedah compound dengan pengkomponan skala setahun. Tu maklumat yang kita dapat. Lagi apa lagi? Prinsipal Encik Gomez ialah RM20,000. Kadar faedah tahunan 400. Itu ialah maklumat yang diberi pada soalan. Jadi apa yang kita perlu cari? Kita perlu terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun T. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, andaian. Okey. Jadi andaian ni selalunya kita buat supaya kita mudah nak kira masalah ni. Okey, jadi andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanannya. Sebab kalau dikeluarkan atau tambah wang, dia akan kacau lah kita punya cara kerja, betul tak? So kita nak bagi mudah kita punya cara kerja tu, kita andaikan benda tu. Dan pemboleh ubah, okey, kita dah selesai, dah bagi tahu andaian, now kita state kita punya pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni ialah apa yang maklumat yang dibagi kat sini. Okey, kadang tu pemboleh ubah ni dia dah bagi dah macam tadi tu. Kedalaman dengan jarak tu dia dah bagi XY. So kita nyatakan hak tu lah. Okay, kalau dia tak bagi lagi, macam soalan contoh 4 ni dia tak bagi lagi huruf-huruf tu. So kita bagi. Okay, katakanlah prinsipal. Kita nak andaikan dia dengan
Ringgit Malaysia P. Ringgit Malaysia ni duit lah. So P lah simbol prinsipal tu. Kadar faedah tahunan kat sini dia kata 4%, tapi dalam kita punya model kita nak guna variable R. Okay, bilangan kali faedah di compound kita guna N. Okay, kat sini dia kata di compound setiap setahun. Tapi dalam model kita nak masukkan cukuplah berapa tahun kan. Pengkomponan berlaku. So kita guna N. Dan masa memang soalan guna T tahun. So kita kena ikut T tahun. Okay. Part yang ketiga ialah part kita menggunakan semua ilmu matematik kita untuk selesaikan masalah ini. Kita tengok harus diingat. Okay, di flashback balik ni cikgu rasa kalau tak silap ni form 3 punya tajuk. Harus diingat dalam pengiraan faedah compound, setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Kita membina jadual seperti berikut. Okay, bina jadual. Senang nak tengok. Kalau tak mau bina jadual pun tulis elok dalam pengiraan kamu. Tahun 1 kira. Tahun 2 kira. Kalau tak mau dalam jadual. Yang penting kena kemas lah. Okay, tengok. Tahun 1 prinsipal 20,000. Yelah dia masukkan 20,000 kan. Mula-mula sekali duit dalam tu. Kemudian untuk tahun tu, untuk tahun pertama dapatlah faedah 4%. Okay, jadi dapatlah faedah 4%. Jadi duit yang dia ada sekarang ni ialah prinsipal tambah dengan persen yang diterima. So ni prinsipal. Yang ni ialah faedah yang diterima. Okay, jadi kalau kita faktor, kita sebenarnya dapat faktorkan dia jadi macam ni. 20,000 kurungan 1 tambah 0.04. Okay, yang mana pemfaktoran ni kalau kita ringkas kita akan dapat macam ni. Kenapa dapat ringkas? Okay, cuba tambah 1 dalam kurungan ni dia ada 1 tambah 0.04. 1 tambah 0.04 ialah 1.04. So bila kita ringkaskan dapatlah 20,000 kurungan 1.04. Tu tahun pertama. Ada nak tanya tak tahun pertama ni? Cara kira dia. Okey, tak ada. Alright. Untuk yang kedua, tahun yang kedua kita akan start daripada hasil simpanan tahun pertama. Iaitu 20,000 kurungan 1.04. Okey, kemudian faedah yang kita terima ialah 4% daripada 20,000 darab 1.04 ni. Daripada kita punya hasil simpanan tahun pertama tadi, bila kena faedah 4%, pengiraan dia macam ni. Ni. Pada kolom yang ketiga ni. Yang ni ialah hasil simpan tahun pertama. Yang ni ialah faedah yang kita dapat dari hasil simpanan tahun pertama tu. Tengok dia darab 0.04 kat hujung tu. Sebab 4%. Okay. Kemudian kita boleh faktor. Faktorkan kita keluarkan 20,000 kurungan 1.04 tu sebagai duduk depan kurungan kita. Sebab dekat prinsipal pun ada nilai tu. Dekat faedah pun ada nilai tu. Okay. Kemudian dalam kurungan dia akan ada 1 tambah 0.04. Okay. 1 tambah 0.04. Jadi bila kita ringkaskan pemfaktoran kita ni. Okay. Okay. Dekat kolom ketiga tu ditulis 20,000 1.04. Okay, ni yang dia faktorkan. So dalam kurungan tu dia ada 1 tambah 0.04. Okay, ni 1 tambah 0.04 ni nanti akan dapat 1.04. Okay, yang mana jika lihat kita ada 2 kali 1.04 dalam kita punya ungkapan ni. Jadi kita boleh ringkaskan jadi 1.04 kuasa 2. Yang itulah penjelasan kepada apa yang ada dekat kolom keempat ni. Macam mana ditulis macam tu. Okay. So untuk tahun ketiga pun step yang sama juga. Prinsipal kita akan ambil hasil daripada simpanan tahun kedua. Faedah pun daripada prinsipal tu darabkan dengan 0.04. Kemudian kita faktorkan. Nanti kita ringkaskan pemfaktoran kita. Okay, last sekali kita tengok pattern hasil simpanan kita ni. Perubahannya adalah kuasa dia. Tahun pertama dia jadi 20,000, 1.04 kuasa 1. Tahun kedua kuasa 2. Tahun ketiga kuasa 3, 4, 5. Okey. Dah. Kita dah dapat. Sekarang ni kita nak test. Kita punya model. Ini kita punya model lah ni. Hasil simpanan ni.
Okay. Bila kita dapat model ataupun formula pada step yang ketiga ni, maka kita akan test dia kena guna graf. Okay, jadi tengok berdasarkan jadual di atas, didapati bahawa pada penghujung setiap tahun, hasil simpanan ialah suatu kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak RM20,000. Ni 20 ni dekat hasil simpanan ni semua prinsipal. Okay. 1.04 ni ialah hasil simpanan faedah dia. Darab dengan berapa tahun yang kita simpan. Okay. Dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpan. Okay. Jadi pola tersebut, formula tu, bila kita dapat hasil simpanan macam ni, kita akan keluarkan formula kita. Okay, sepatutnya formula ni kita tulis kat sini lah dekat step yang ketiga. Iaitu, okay, 20,000 tu mewakili P. Okay, dan kita kira tadi 1 tambah 0.04 kan? 1.04 ni, 1.04 ni kita tambah daripada 1 tambah 0.04. Okay, jadi 1 tambah 0.04 ialah peratus apa ni? Kadar faedah tahunan. Okay, dalam pemboleh ubah, kita kata kita nak guna kadar faedah tahunan kita huruf R. So dalam model kita kena guna pemboleh ubah tu. Okay, kita kena guna algebra tu. Jadi 1 tambah R lah maksudnya. Untuk maksud 1.04 tu maksudnya dia ialah 1 tambah R. So dalam kurungan tu 1 tambah R. Okay. Habis tu 1, 2, 3, 4, 5 tu nak gantikan dengan apa? Kita akan gantikan dengan T. Sebab kita cakap pasal tahun. Tahun pertama. Yang kedua tahun kedua. Kuasa 3 tahun ketiga. So kita guna T. Inilah model kita. Okay, ni model kita. Jadi bila kita nak test model kita ni, adakah ni sesuai fungsi linear? Tak sesuai. Sebab ada kuasa. Sesuai tak fungsi kuadratik? Tak sesuai juga sebab tak ada AX square plus BX plus itu tak ada. So kalau ada kuasa macam ni, kita akan guna graf eksponen. Okay, seperti yang cikgu katakan sebelum ni, persamaan untuk fungsi eksponen, ni. Y sama dengan A kurungan 1 tambah R kuasa T. Yang mana T time dan R menunjukkan peratus atau peningkatan sesuatu data. Jadi soalan contoh 4 ni memang menyerupai model yang kita dapat menyerupai persamaan asas bagi eksponen. So tak ada tak dapat dipertikaikan lagi lah. Kita akan gunalah graf fungsi eksponen. Okey. Jadi bila kita lukis graf fungsi eksponen kita dapat macam ni. Okey. Jadi kita tengok penerangan dia. Model matematik ini merupakan suatu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaundkan setahun sekali untuk T tahun. Okay, so ni T tahun. Manakala A ni adalah hasil simpanan. Okay, graf akan start dengan 20,000 sebab P kita, prinsipal kita 20,000. So bila kita masukkan, kita ambil beberapa data sahaja. Kita tahu kita akan start titik, kita plot dulu. Sebelum kita lukis graf, kita kena plot dahulu. So plotting yang kita akan guna ialah, first kali kita tahu prinsipal 20,000. So tu first plot kita. And then untuk tahun-tahun seterusnya, kita boleh guna skala, okay, 10, 20, 30, 40 ni kita masuklah T10. Okay, T10 masukkan dalam model kita, T10, R 0.04 dan P kita 20,000, kita dapat berapa kita punya simpanan. Kita tandalah, kita plot. Plot sini satu. And then untuk 20 berapa pula? Plot. And then kita dapatkan satu graf. Kita sambung titik-titik kita, dapatkan satu graf fungsi eksponen. Itu cara nak lukis lah, cara lukis graf. Okay. Seterusnya, kita nak murnikan. Dah lukis graf. Bila kita lukis graf ni, kita cerita sikit tahu graf kita ni. Graf di sebelah, janganlah kita masuk step keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Kita lukis graf, kita tinggal tak cerita apa. Kita cerita sikit. Okay. Kita cerita graf kita ni graf apa. Okay, graf fungsi eksponen. Kenapa graf ni? Graf ni membolehkan kita kira apa? Okay, dia membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaundkan setahun sekali untuk T tahun. Okay, dan graf ni ialah graf persamaan dia macam ni. AT sama dengan 20,000. Okay.
Jadi graf ni dia menaik. Jadi graf hasil ni selepas T tahun menunjukkan suatu pertumbuhan eksponen apabila masa T bertambah. Kita hurai kita punya graf. Okey, pemurnian. Okey, tadi kita berandaian apa tadi? Andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanan. Okey, kita boleh juga tambah andaian kat sini iaitu rate kan. Peratus faedah tu kekal. Okey, lagi apa lagi? Okey, yang itulah kamu boleh fikirlah yang lain, yang logik. Okey, tengok bahagian pemurnian. Jadi model matematik yang kita keluarkan tadi, yang kita telah bina ni, dia merupakan untuk kira faedah compound sekali setahun. Okey, sekali setahun. Kan cikgu kata andaian boleh jadi rumit. Okey. Sebab konsep pengkompaunan ni dia boleh jadi sebulan sekali, boleh jadi 3 bulan sekali. Jadi kita bagi tahu dalam kita punya proses pemodelan matematik ni, model kita sesuai tak kalau situasi tu berubah. Okey, jadi ayat dia dalam situasi sebenar, faedah compound boleh dikompaundkan dengan lebih kerap, misalnya setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Okey. Jika faedah dikompaundkan sebulan sekali, kadar faedah R dibahagikan antara 12 bulan. Okey, sebab sebelum ni faedah R ni untuk setahun. Habis tu kalau untuk 12 bulan, R ni dia dah jadi 1/12. Kaedah faedah R dibahagikan antara 12 bulan lah. Sebab 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Okey. Pemboleh ubah T didarab dengan 12. Okey, sebelum ni T kita guna tahun. Kalau T dia guna, kalau T tu untuk bulan, maka kita kena darab dengan 12 kali dalam setahun. Okey. Maka model matematik akan berubah menjadi, okey, kita boleh ubahlah sikit model kita berdasarkan kes rumit ni. Kita tak perlu terus mula, kita tengok daripada model kita sahaja. R tadi tu dia akan jadi 1/12 kan. So jadi R/12 iaitu peratus 0.04 tadi tu bedok kepada 12 bulan. And then 12 T. Sebelum ni T tu setahun, now dia jadi 12 T. Okay. Secara umumnya jika faedah dikompaundkan N kali setahun, model matematik ialah, okay, kalau dikompaund berapa kali setahun, N tu, kalau tadi kita sebab kita kata 12, so 12 T. Kalau bukan 12, di N kali, maka tak guna 12 lah, kita akan guna huruf N. Okay. Maksudnya untuk pemurnian ni, kalau kita boleh adjust simple saja dia punya model, kita adjust. Kalau tak boleh, cukuplah kita kata boleh buat pemurnian ke atau tak boleh buat pemurnian. Okay, so melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okay, tulis macam tu sahaja. Jadi, ada soalan nak tanya? Allah. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, katakanlah kan, pemodelan matematik ni kalau cikgu mulakan dengan soalan yang simple. Okey, katakanlah soalan cikgu kat kamu, berapa kos yang kamu perlukan untuk skor A dalam matematik? Okey, sekarang kamu beritahu cikgu berapa kos yang kamu perlukan. Kamu akan bagi macam-macam nilai kan? Betul lah nilai. Sebab kamu nak skor A matematik, mungkin kamu akan masuk kelas online, kamu akan beli buku, kamu beli buku rujukan. So agak-agaknya berapa total semua dalam tahun tu, dalam form 5 ni, yang kos yang kamu perlukan? Bagi tahu berapa ni satu. 50 apa? 50 ringgit? 50 apa? 50 ringgit je nak dapat A Maths. Okey, tak apa. Kamu kata RM50. Okey. So, kamu akan sebut satu nilai RM50 tu. Jadi, bila kamu perlukan RM50 untuk dapat A dalam Maths, kamu akan merancang. Macam mana kamu nak dapat RM50 tu? So, itulah startnya kita akan guna step-step dalam pemodelan matematik ni. Ni cikgu bagi contoh situasi yang paling simple lah. Okey. Jadi, mungkin kamu akan minta dengan ayah kamu, dengan mak kamu, ataupun kamu pinjam dengan kawan-kawan. Okey. Kalau kamu tak dapat bila kamu kumpul-kumpul tu dapat RM40 je kan. Sebab yelah nak minta dengan ayah, nanti ayah tanya pula ni pasal apa minta duit ni. Contoh kan kalau minta dengan kawan sekali, kawan tak bagi hutang semua. So kamu kena rancang balik strategi kamu. So dekat situlah konsep apa?
dalam 6 konsep tu, konsep kalau kita tak dapat nilai tu maksudnya kita masuk kat bahagian mana? Memurnikan. Yes, kamu akan memurnikan kamu punya strategi, kamu akan rancang balik. Oh, kena ubah, kena buat apa dulu. So lepas dah dapat tu, bila kamu ubah strategi, katakanlah kamu dah dapat RM50 tu, kamu akan buat kesimpulan. Okay, jadi yang tadi tu minta dengan mak, minta dengan ayah, kawan tu semua tu lah pun boleh ubah kamu lah. Mak, ayah, kawan tu pun boleh ubah kamu. Okay, tu situasi simple lah kita kata. Simple. Okay, kita tengok latih kendiri 8.1b ni supaya kamu tak ada soalan. Kita pergi tengoklah sepintas lalu. Okay, 1 minit baca dan fahamkan apa soalan satu kata.